Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk setiap Ahad seperti biasa kita ada usrah dan kita akan menunggu Ustaz masuk. InsyaAllah Ustaz akan masuk kejap lagi. Seperti biasalah kita tunggu dia sekejap lagi. Kita sebagai anak murid, kita tunggulah guru akan masuk. InsyaAllah. Pagi-pagi ni kita ucapkan syukur kepada Allah. Alhamdulillah. Masya Allah, perbanyakkanlah selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita ucapkan rasa syukur dan banyak-banyakkan selawat supaya kita memuji kekasih Allah, supaya kita berada dalam keadaan sejahtera dan sentiasa berada dalam rahmat Allah. Syukur Alhamdulillah, kalau boleh kita ajak lagi ramai masuk kelas usrah kita pagi ini. InsyaAllah mungkin kita akan sambung dengan pengajian yang minggu lepas lah. Kalau Ustaz diizinkan, Ustaz dapat sambung dengan pengajian kita minggu lepas, iaitu berkenaan taubat. Alhamdulillah, bersyukur kita berada dalam Rich Academy ni, kita ada ilmu dunia dan juga ada ilmu akhirat. Dan juga semalam kita ada joint venture dah 2 kali dengan Datuk Profesor Engku Ansarudin. Kita ada buat program yang berkenaan spiritual ni sebab kita nak bagi orang lebih faham. InsyaAllah program macam tu kita akan teruskan lagi sebab kita joint venture dengan Pak Engku lah. Sebab kita nak orang semua faham, kita bukan kerja dunia je, kita juga kerja akhirat juga. Dan kita juga kena faham ilmu spiritual juga. Sebab kita ni berniaga, ilmu spiritual ni kita kena tahu sikit-sikit juga. Supaya kita lebih faham. Supaya kita dapat meneruskan kita punya kehidupan ke akhirat dalam keadaan baik, tidak diganggu. Dan juga insyaAllah lagi 2 minggu kot kita akan buat program yang sama macam semalam. Tajuk dia belum lagi dipilih, tapi insyaAllah kita akan lebih banyakkan Q&A. Maksudnya kita bertanya dan Pak Ungku akan berjawab. Saya harapkan lebih ramai lagi lah join program kita yang seperti semalam supaya kita lebih faham untuk ilmu, kita menambah ilmu. Sebab ilmu macam tu sebenarnya mahal. Ilmu begitu bukan mudah untuk kita dapat. Sebab tu bila ada program-program yang macam tu, insyaAllah kalau kita dapat join, kita tambah ilmu lagi satu. Ilmu dunia, insyaAllah Rich Academy kita dapat sediakan. Ilmu akhirat juga, insyaAllah kita dengan dah ada usrah, kita dah ada program Al-Muq setiap malam. Dan kita juga ada program setiap Jumaat belajar Al-Quran. So, saya nak yang mana yang free, yang berkesempatan untuk join program-program macam ni. Sebab kita perlukan juga ilmu akhirat. Kita tak boleh kejar satu ilmu saja, ilmu dunia. Sebab kita kena tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kita kena tingkatkan takwaan kita pada Allah, kita kena jaga hubungan kita dengan Allah. Supaya kita ni dikasihi dan sentiasa berada dalam lindungan dia. Supaya kita dapat cinta Allah. Bila kita mendapat cinta Allah, insyaAllah kita akan sentiasa berada di dalam lindungan Allah. Kita sentiasa berada dalam rahmat dia. InsyaAllah kita akan dipermudahkanlah urusan kita di Yaumil Mahsyar nanti, insyaAllah. Sebab kita ni bila kejar terlalu banyak dunia, kita nanti lupa akan hubungan kita dengan Allah. Sebab tu Yus setiap kali terapkan dan mengingatkan bahawa kita kena banyak kejar ilmu akhirat, hubungan dengan Allah. Kan, kena sentiasa perbanyakkan, tingkatkan ibadah. Sebab kita perlu buat semua benda tu untuk diri kita. Bila kita buat untuk diri kita juga, secara tak langsung kita akan mengingatkan kepada ahli keluarga kita dan kepada kawan-kawan kita. Meningkatkan ilmu meningkatkan ketakwaan Allah ni kadang bukan mudah, tapi kita boleh buat dengan dengan permulaan dia dengan sikit-sikit lah. Kita tak ada buat secara berterusan sebab nak bersama dengan Allah, nak mendapatkan cinta Allah tu, kita biasalah kita dah faham bahawa kita akan diganggu oleh jin dan syaitan. Sebab kita bila menuju ke arah kebaikan tu, dia akan cuba menghasut kita macam-macam. Sebab tu sekarang Yus dengan saya cuba tambah lagi satu ilmu untuk ahli Rich Academy dan juga kita open kepada semua orang. Ilmu spiritual pula. Kita faham ilmu spiritual tu apa benda. Sebab kita kena faham juga ilmu spiritual tu, sebab kita dalam rukun iman tu kita pun faham kan, kita percaya kepada benda gaib. So salah satu ilmu yang kita cuba terapkan dalam Rich Academy ni juga
ilmu spiritual. So ilmu spiritual tu juga adalah satu ilmu penting jugalah untuk yang macam kita, walaupun kita tak berniaga, tapi kita perlu tahu juga ilmu macam tu. Kan ilmu yang sangat-sangat mahal sebenarnya. Ilmu yang kadang orang tak ajar pun, tapi saya dengan Yus bila dapat peluang macam ni, kita cuba terapkanlah. So insya-Allah kita masih menunggu, biasa ustaz masuk dalam 10-10 macam tu. So kita insya-Allah kita harap pengajian kita pada minggu lepas dapat disambung berkenaan taubat. Kita hanya menunggu saja. Tapi itulah saya berpesan, hubungan kita dengan Allah kita kena jaga, hubungan kita sama manusia pun kita kena jaga. Hubungan sama manusia pun kita buat baik kepada orang, kita lihat orang sekeliling kita yang mana perlukan bantuan. Mana kita ni dalam Rish Academy ni ramai yang dah berjaya. Kita bukan setakat bantu orang dengan RM1 saja, tapi kita bantu orang dengan memberitahu bahawa Forever Living ni boleh ubah hidup dia orang. Sebab terlalu ramai yang dah berubah hidup, yang dapat rasa kehebatannya Forever Living ini yang buatkan mereka rasa bahagia. Dan kita nak menolong orang dengan cara macam tu pula. Semoga dengan pertolongan kita, dengan kita sharing kita punya produk, kita sharing dengan kita punya ilmu berniaga ni dapat bantu mereka pula. So hubungan kita dengan manusia tu semakin lebih baik. Kita bukan setakat tolong dengan RM1, tapi kita tolong dengan cara begini juga. So insya-Allah dengan pertolongan kita tu ada ibadah di situ, keikhlasan kita di situ, semoga Allah membalas segalanya untuk kegunaan kita di akhirat nanti. Dan hubungan kita dengan Allah pun kita jangan lupa juga, kita tingkatkan ketakwaan kita, tingkatkan ibadah kita supaya kita dekat dengan Allah, kita dapat merasa cinta Allah tu, supaya kita sentiasa diredai dan sentiasa dirahmati. Itu sebenarnya kita perlu di zaman-zaman akhir macam ni, akhir zaman macam ni, benda macam tu sebenarnya kita kena lebihkan lagi. Kita bukan kejar dunia saja, tapi dua-dua kena buat. Kita tak boleh tinggalkan dunia, kita kejar akhirat saja, tapi kita kena buat dua-dua. Kalau boleh kita lebihkan lagi akhirat, sebab akhirat tu lebih penting. Kita perlukan cinta Allah tu yang sangat-sangat utama. So sebab tu setiap hari Ahad kita buat program Usrah ni supaya kita ada ilmu akhirat juga. Ilmu untuk kita punya rohani. Kerohanian kita perlu diisi juga. Kita tak nak biar rohani kita kosong. Bila rohani kosong ni sebenarnya tu yang datang apa ni panggil spiritual punya kita, spiritual yang dalam diri kita ni diganggu. Sebab tu saya dengan Yus kita dah berbincang, kita nak tambah lagi satu ilmu untuk orang Rish Academy mendapat ilmu spiritual juga, seperti kelas semalam lah, seminar semalam. Dan insya-Allah seminar macam tu kita akan teruskan lagi. Semoga kita dapat tambah lagi ilmu untuk kita, untuk kekuatan diri, kekuatan spiritual kita, dan kita dapat tingkatkan diri kita supaya lebih dekat kepada Allah. Sebab spiritual ni dia berkaitan juga dengan hubungan kita dengan Allah. Sebab bila kita dekat dengan Allah, insya-Allah gangguan spiritual tu dapat dielakkan. Tapi kalau terkena pun dengan izin Allah juga, tapi kita boleh minta Allah supaya kita dijauhkan, supaya dia dapat dielakkan. So kita tingkatkan amalan kita kan. Macam semalam Pak Ongku kata kena perbanyakkan solat, perbanyakkan zikir, perbanyakkan baca Al-Quran. Sebab bila kita membaca Al-Quran tu membuatkan jin dan syaitan tu merasa panas. Bila kita solat tu buatkan mereka merasa panas. Mereka tak suka benda tu yang kita kena buat, kita kena lawan, kita kena menang. Kan? Bila kita menang itu kita dekat dengan Allah, kita dah menang dah. Bila kita dapat cinta Allah tu kita dah menang dah. Itu yang kita nak sebenarnya. Masih lagi menunggu sebenarnya Ustaz. Tak tahu tapi dia dah alert dah. Kita ada kelas pagi ni. Ayus yang inform dia tadi. So, kita tunggu je lah insya-Allah. Masya-Allah kita harap pagi ni usrah kita ramai yang datang. Dia bila benda-benda macam ni biasalah syaitan laknat tu, jin laknat tu dia akan cuba membuatkan kita tak nak masuk lah kelas macam ni, kelas-kelas agama macam ni. Sebab tu Yus mengharapkan kelas-kelas macam ni ramai yang datang. Sebab kita nak orang mendapat ilmu tu, ilmu akhirat tu sebenarnya. Dan insya-Allah kita masih lagi dapat lagi, maksudnya menggerakkan hati kita untuk hadir kelas-kelas macam ni. Sebab kita dapat melawan. Mungkin dalam keadaan macam ni mungkin ada orang rasa malas nak dengar, malas nak mengikuti, malas nak, sebab kita dah sediakan untuk kelas malam, kelas Al-Muq kan. Tiap-tiap malam orang boleh baca. Kelas tu cuma dalam 15-20 minit saja. Kita kena spend masa kan.
kita tak perlu kelas tu bukan panjang pun. Tapi kita mengharapkan kelas-kelas macam tu, kelas-kelas usrah kita sebenarnya lebih ramai lagi. Sebab kelas-kelas macam ni yang kita perlukan untuk diri kita. Sebab kita tak nak terlalai kan, terleka. Sebab bila kita ada buat sesuatu, maksudnya kelas al-MOOC tu kan. Kalau sebelum ni kita tak buat kelas macam tu, mungkin kita dah malam je terus tidur kan. Tapi bila kita dah ada benda macam tu, kita faham, kita tengok, oh ada kelas al-MOOC mesti nak masuk. So kalau boleh, siapa yang ada pada pagi ni, war-warkan, sebar-sebarkan kebaikan macam tu, supaya ramai lagi orang masuk kelas kita, kelas al-MOOC. Dan insya-Allah setiap Jumaat, kita juga buat kelas mengaji Al-Quran. So yang mana yang free kan, yang berkesempatan, yang ada masa, kita boleh join kelas-kelas akhirat kita ni. Sebab di akhir zaman sini, kelas-kelas macam ni kita memang perlukan. Takut kita ni terlena dan terbuai dengan dunia. Bila terleka dan terbuai dengan dunia ni, kita makin jauh dengan Allah. Kita tak nak kita jadi hamba yang lupa, yang tidak bersyukur. Kita nak kena tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Sebab kita perlukan cinta Allah tu. Cinta Allah itulah yang kita perlu sangat-sangat sekarang. Sebab kita tak nak leka, kita nak keturunan kita pun leka dan lalai. Sebab kita bila ada ilmu macam ni, kita boleh sebarkan kepada kita punya anak-anak kita, kepada keluarga kita kan. Kelas kita ni pun sebenarnya kelas usrah ni pun bila kita pun boleh bagi kepada grup keluarga kita yang mana ada WhatsApp grup keluarga tu, boleh sebarkan. Sebab kelas Rich ni bukan untuk kelas kita Rich Academy saja. Sebenarnya untuk semua juga. So kalau yang mana ada grup-grup family tu, kita sebar-sebarkan lah, sebab kita nak ramai orang dapat ilmu yang apa yang kita dapat hari ni, bukan kita saja, orang lain juga dapat. Sebab tu kita nak macam kelas-kelas macam ni, ilmu agama ni yang mana ada grup-grup family, yang ada grup-grup kawan-kawan ke, kalau boleh kita sebarkan supaya ramai lagi orang mendapat ilmu akhirat yang kita dapat pada hari ini. Kita masih lagi menunggu. Alhamdulillah, Ustaz dah masuk dah. InsyaAllah, semoga kita dapat teruskan pengajian kita macam ni setiap minggu. Kita dapat ilmu akhirat, ilmu yang kita perlu tambahkan dalam diri kita, bukan saja ilmu dunia, ilmu akhirat pun. Dan insya-Allah ilmu spiritual macam semalam kita adakan juga itu, kita dapat teruskan juga. Siapa yang join semalam, saya rasa semua suka kot kelas malam. So kita harap ramai lagi join untuk kelas spiritual kita. Maksudnya kita faham ilmu-ilmu, maksudnya benda-benda gaib ni. Sebab dalam rukun iman tu kita percaya kepada benda-benda gaib. So ilmu itu juga kita perlu tahu dan faham juga. So insyaAllah Ustaz kalau dah ready boleh unmute lah. Kita teruskan kita punya pengajian hari ni. Ustaz dah masuk. Kita tunggu dia sekejap. Dia tunggu dia get ready kot. Kita tunggu dia ready. Nanti kalau Ustaz ready kita boleh, Ustaz boleh teruskan. Kalau siapa ni, kau boleh war-warkan lagi kita punya kelas usrah ni. Grup-grup WhatsApp yang mana supaya dia orang boleh join. Tambah ilmu akhirat kita. Kita nak mencari cinta Allah tu, kita kena ada ilmu akhirat juga supaya kita faham. Sebab kelas kita ni kelas yang setiap pagi, setiap Ahad pukul 10 pagi. Kita harapkan ramai lagi join sebab saya suka kalau kelas macam ni, kelas-kelas akhirat ni ramai yang join. Seperti macam kelas-kelas kita punya kelas-kelas ilmu bisnes kita tu ramai kan. So kita nak kelas-kelas macam ni pun ramai juga masuk. JLT Razwa nak cakap boleh? Dekat mana you sing? Ustaz kalau dah ready Ustaz boleh cakap tapi you nak cakap. Kejap nak cakap dulu. Boleh lah sikit boleh tak? Cakap. Diizinkan, okay. Diizinkan boleh tak kena saman Ya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua yang berada dalam kita punya usrah pagi kita setiap hari Ahad 10 pagi. Okey, jadi kan Kak Yus di sini, you all semua kenal Kak Yus kan? Kak Yus ni sebagai usahawan, anda juga sebagai usahawan. Dan mungkin jika anda ada membawa keluarga anda, lepas ni bawa keluarga tau, join sekali dengar ya. Mungkin ada yang suri rumah ataupun ada yang berniaga, apa saja perniagaan yang mereka buat. Okey, Kak Yus nak share lah sedikit apa yang Kak Yus lakukan. Sebenarnya untuk berjaya dalam perniagaan dan juga menjadi usahawan yang berjaya ni,
Kak Yus sentiasa fikir yang Kak Yus perlukan skill, ilmu yang berkaitan dengan perniagaan, dan kita perlukan mentor dalam bidang perniagaan, betul tak? Tak payah nak nampak Kak Yus tak? Yalah, segan kita set lagi lah Kak Yus muncul. Okey, jadi berbalik semula ya. Okey, jadi sekarang ni kita sentiasa fikir kalau kita nak berniaga sesuatu, kita perlu memahami ilmu tentang perniagaan yang kita buat. Kita perlu cari mentor yang berkaitan dengan perniagaan yang kita buat. Kita perlu ada skill mengenai perniagaan yang kita buat. Betul tak anda semua? Betul tak? Anda setuju tak? Okey, jadi itu yang kita faham. Tetapi kan Kak Is nak bagi tahu ya, sebagai umat Islam kita kena betul-betul pegang. Okey, sekarang ni kadang-kadang kita ni sebagai manusia yang lemah, kita sentiasa menganggap, kita sentiasa kata, ya aku percaya Allah bagi rezeki. Okey, kita sekarang ni nak kena serapkan apa yang kita cakap tu supaya dia sama dengan hati kita sekali. Biarkan apa yang kita cakap tu, mulut kita keluar tu, dia sama dengan apa yang hati kita, apa yang keluar daripada hati juga. Jadi, bila Kak Yus ada momen Kak Yus naik, tapi Kak Yus tak rasa kedamaian. Ada momen Kak Yus dah buat segalanya. Kejap ada masa dia naik, tapi ada momen tu Kak Yus dah buat segalanya, tapi macam kenapa tak nampak result? Jadi kita memang nampak dari segi ilmu perniagaan tak ada langsung tahu macam terkurang ke apa ke, memang tak ada. Sehinggalah Kak Yus mula kata muhasabah diri. Benda yang paling penting adalah kita muhasabah tau. Always muhasabah diri, merenung balik diri kita kembali. Apa yang Kak Yus buat adalah Kak Yus mula mendalami ilmu agama. Okey, kalau kita katakan ilmu agama kita ni memang dah dilahirkan Islam. Jadi kita banyak benda yang kita tahu daripada keturunan, betul tak? Kita dapat daripada ibu ayah kita lihat daripada kecil. Jadi apa yang kita tahu tu dia tidak betul-betul solid mungkin ya. Jadi bila kita beribadat, kita tahu, kita semayang, kita berzikir, kita membaca Al-Quran. Okey, dia mungkin datang daripada keturunan. Kita dah terbiasa buat, kita dah buat. Jadi kita tahu nak buat. Tapi kalaulah kita ni mencari lagi ilmu agama untuk kita memperkasakan lagi apa yang kita tahu, percaya cakap Kak Yus, kita punya solat tidak akan jadi solat yang dulu. Kita punya bacaan Al-Quran tidak menjadi bacaan Al-Quran seperti dulu. Kita punya zikir, memang zikir kita boleh baca tau. Tetapi pernah tak korang dengar perkataan meditasi? Pernah tak? Apabila kita berzikir tu, kita punya minda kita Allah, kita punya hati Allah, kita berada umpama dalam kapsul diri kita sendiri hanya bersama dengan Allah. Adakah kita punya zikir, kita punya solat, kita punya bacaan Al-Quran, adakah sampai level macam itu? Ini kita nak. Dan percayalah cakap Kak Yus sentiasa pesan pada semua, kepada Rich Academy dan pada semua usahawan yang Kak Yus sayang kerana kalian adalah saudara se-Islam. Jadi Kak Yus berpesan kepada semua dan juga pada diri Kak Yus terutama sekali. Pada Kak Yus ni, terutama sekali adalah apa tau? Kita perbaiki amal ibadat kita. Kita naikkan prestasi amal ibadat kita. Kita perbetulkan, kita naikkan lagi kita punya level. Bagi dia punya bagi macam bacaan kita tu lebih solid, kita punya konsentrasi lebih baik, kita berada hati kita, minda kita betul-betul kerana Allah. Percaya cakap saya, kita akan mula mengejar, bukan lagi kita beribadat untuk kejar rezeki, tapi kita mula beribadat kerana nak dapatkan cinta Allah, redha Allah. Tak payah selalu ulang, kalau kita ada ilmu, prestasi ibadat kita akan lebih meningkat. Konsentrasi ibadat kita akan lebih meningkat. Kita semakin dekat untuk dapat cinta Allah. Dan bila Allah cinta, Allah sayang, maka lebih mudahlah untuk kita mencapai apa yang kita impikan. Kita perbaiki ilmu kita, kita perbaiki kita punya praktikal kita. Side effect ni adalah apa? Murah rezeki, hati tenang, minda yang bersih. Itu semua side effect. Ramai pada kita nak, macam Kak Yus sendiri dulu, nak apa? Nak, Kak Yus dekatkan diri dengan Allah sebab yelah nak murah rezeki lah, nak itulah, cari amalan khusus untuk murah rezeki semata-mata lah. Kita kena ubah benda tu.
Kita ubah, kita naikkan ilmu kita. Lepas tu Kak Yus memang tekankan kelas usyrah. Masuk. Kelas agama. Masuk. Sebab bila you ada ilmu, baru prestasi peningkatan pada ibadat tu akan berlaku. Kemudian, barulah segala kehidupan kita akan insya-Allah terarah. Okey, boleh semua? Kak Yus harap kata Kak Yus just share dengan you all. Ilmu Kak Yus tidak banyak. Kak Yus pun masih lagi muhasabah diri, renung diri, baiki diri. Tapi Kak Yus tak nak buat seorang-seorang. Kita buat beramai-ramai. Kita buat beramai-ramai supaya kita semua sekali dengan izin Allah kita berjaya dunia akhirat. Kak Yus tak kisah daripada grup mana pun kalian, Kak Yus tahu dalam ni pun ada, Kak Yus dah buka kepada grup BUI yang lain. Anda kena berusaha sehabis baik. Bawa tim anda untuk belajar agama. Yang mana Muslim, bawa diorang belajar agama. InsyaAllah kalau agama diorang tu betul, InsyaAllah mereka akan berakhlak, akan perniagaan, insyaAllah semuanya terurus. Okay? Jadi lepas ni, bawa lagi ramai-ramai dan kita menjadi contoh kepada semua. Alright? Jadi, Kak Yus dah ambil sikit masa, minta maaf Ustaz. Kak Yus serahkan pada Ustaz, terima kasih pada semua. Jadi, jom kita belajar, tingkatkan ilmu agama supaya peningkatan amalan kita akan sentiasa membantu kita dalam segala apa kesukaran yang kita lalui dalam kehidupan kita. Perkara yang sukar ujian yang Allah bagi, kalau kita pertingkatkan amal ibadat kita, ia akan menjadi pahala kepada kita sepanjang kita menghadapi ujian tersebut. Okey? Jadi, salam sayang pada semua. Berikan konsentrasi yang penuh pada Ustaz. Tumpukan. Apa yang Kak Yus cakap ni pun tumpukan. Apa yang Abang Wan cakap tadi pun tumpukan. InsyaAllah kalian akan berjaya dunia akhirat. Tenang dunia akhirat. Minda terurus terarah. Okay? Alright. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fatihi lima ughliqa wal khatami lima sabaq. Nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama kita banyakkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan limpah dan inayahnya kita dapat bersama pada pagi yang mulia ini. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada ahli keluarga baginda, kepada para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Baik, apa khabar semua? Apa khabar bakal jutawan dan yang sudah jutawan? Ya, alhamdulillah, moga semua sihat walafiat. Jadi alhamdulillah tadi Kak Is banyak berkongsi bab rezeki. Wan pun banyak berkongsi tentang pentingnya belajar agama. Sangat penting. Degree of importance tu sangat tinggi lah kalau kita nak nyatakan. Dan apa yang kita buat, mestilah kita niat itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Apa-apa amalan pun. Tadi ada Kak sebut, maknanya bukanlah kita buat ni semata-mata nak murah rezeki ke dan sebagainya. Tapi itu memang tuntutan kita sebagai hamba. Mesti kita kena belajar mengenal siapakah Tuhan kita, siapakah Nabi kita. Kita kena kenal apakah tanggungjawab kita sebagai Muslim, dan kita kena buatlah. Bukan sebab kita mengharapkan timbal balas. Kalau orang tanya apakah makna ikhlas yang paling mudah, ikhlas adalah kita tidak mengharapkan timbal balas, tidak mengharapkan timbal balik.
soal Allah nak bagi ganjaran, soal Allah nak bagi murah rezeki dan sebagainya, itu ketentuan Allah. Seperti mana kita solat duha, kita niatkan kerana Allah. Walaupun ada fadilatnya untuk kemurahan rezeki, tapi rezeki dapat solat duha itu pun sudah satu rezeki yang amat kita syukuri. Rezeki kita dapat sujud kepada Allah di waktu duha ketika orang tidak sujud, itulah satu rezeki yang maha hebat, yang sangat bertuah. Itu soal Allah nak bagi rezeki pada rezeki dan soal material, duit dan sebagainya, itu bonus. Tak bagi pun tak apa. Jangan kita tengok sales tak ada, duit tak ada, kita pun tak semayang. Solat tahajud pun sama. Kita solat tahajud bukanlah sebab kita kerana nak bisnes, kerana nak rezeki. Tapi tak salah kita berdoa nak buah rezeki. Tetapi bukanlah itu matlamat yang utama. Kerana kita bimbang amalan kita itu tidak sepenuhnya ikhlas kepada Allah. Ingat, ikhlas itu apa? Ikhlas itu adalah tidak mengharapkan timbal balas. Dibalas syukur, dibagi syukur, digajari syukur, tidak dibagi pun syukur. Kerana bukan hak kita pun dalam menuntut. Kita ini hamba sahaja. Hamba ini dia tidak ada hak dalam menuntut. Tapi yang kita cuma hanya merintih. Yang bagi adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Okay, boleh faham So, jadi bila kita berbicara bab rezeki, rezeki daripada Allah tadi, ada mereka yang berniaga, bekerja bertahun-tahun barulah dapat rezeki. Baik, maksudnya barulah jadi jutawan. Ada pula yang berniat empayar bertahun-tahun, akhirnya waktu pandemik ni jatuh. Jadi ada mereka yang sangat mencabar ni dalam dunia babak ini, tapi ada yang boleh ditawan. Sebab tu dia kata bab rezeki ni misteri. Kenapa dia misteri? Kerana kita tidak tahu bahagian kita berapa. Dia bukan seperti matematik sangat. Dia adalah di dalam genggaman kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita kata mungkin tidak logik dapat buat, tetapi sekiranya Allah Taala berkehendaki, tidak ada yang mustahil. Seperti mana yang berlaku kepada Fazura. Siapa kenal Fazura? Fazura hanya masa 2 jam saja. Ambil masa 2 jam saja untuk mendapat jualan 2.16 juta. Setelah tudung dia terjual sold out 80,000 unit dalam masa 2 jam. Dan dia pun tak ada kata serius sangat. Macam tu je lah, mereka tak ada nak serius sangat. Tapi 2 jam terjual habis, dapat 2.16 juta. Ini kata rezeki Allah. Ada orang kata pandemik ni tak boleh berniaga, pandemik ni. Itu kata orang. Bukan kata Allah. Sebab tu kita orang yang berniaga kat sini semua, ni orang yang berniaga, mesti ada keyakinan total kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah kita lapang dada berniaga. Kalau tidak, baik bukan gaji. Kalau kita nak berniaga, mesti hati kita kuat bergantung kepada Allah. Padahal kita kena yakin keajaiban rezeki. Ingat janji Allah Subhanahu Wa Taala di dalam di dalam surah Hud, bahawasanya Allah menjelaskan bahawa Allah telah menjamin rezeki kepada semua makhluk. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Dan tidak ada satu binatang yang melata di atas muka bumi ini melainkan Allah lah yang memberi rezeki. Dan dia mengetahui tempat binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tulis dalam kitabnya nyata, yakni mahfuz. Allahu Akbar.
jadi pada hari ini saya ingat nak berkongsi bab rezeki. Boleh ke nak topik lain? Topik rumah tangga banyak tahu ustaz-ustaz cakap kot. Kita hari ni kita bercakap topik bab rezeki. Bentuk-bentuk rezeki dan sebagainya. Okey. Sekejap. Okay, boleh nampak Rajah? Gambar Rajah slide. Slide ni ada kita bincangkan pada pelajaran yang lepas. Ini 100 slide ni. Ni kalau nak cerita semua ni lama ni. InsyaAllah kita tengoklah topik menarik. Nak cerita bab ni. Jadi Imam Ghazali ni dalam kitab Minhaj Abidin ni dia buat comel, disusun perjalanan-perjalanan yang salib orang-orang yang menuju Allah ni akan lalu. Pertama proses penuntut ilmu. Kemudian proses taubat. Jadi bila kita nak berjalan menuju Allah ni pula akan ada rintangan. Rintangan. Jadi ada rintangan makhluk, kemudian dunia, nafsu dan syaitan. Kemudian selepas kita melepasi godaan tu, rintangan tersebut ada pula godaan-godaan. Godaan ini normal berlaku dalam kita nak beramal ni. Sekarang ni pun ada godaan-godaan. Ada 4 godaan yang berlaku pada kita. Imam Ghazali kata yang biasa berlaku kepada ahli ibadat. Mereka-mereka yang dah serius nak menuju Allah. Pertama, tuntutan rezeki. Ini normal. Orang yang kadang-kadang kita diuji oleh Allah rasa lost sebab rezeki. Ni kalau aku belajar agama ni macam mana? Macam usrah je. Tak sampai buat sale contoh. Dia memang akan ada perasaan macam tu. Ni kalau aku belajar agama ni kat pondok ni, tak kerja macam orang lain, macam mana rezeki aku? Dia akan ada. Dia akan ada. Itu memang Ghazali kata itu memang godaan pertama yang akan kita lalu. Jalan kita nak nak menuju Allah ni lalu. Kita akan datang was-was bab rezeki. Okey. Kemudian kita akan datang perasaan khawatir, berbimbang-bimbang. Dia datang je, bimbang je. Macam mana esok hidup macam mana, bimbang lepas cerah. Mazganu kata. Ada saja kerisauan dalam hati dia. Kebimbangan yang tak pernah putus. Kemudian dia jadi orang yang mempersoalkan takdir. Yang keempat, kesulitan. Betul Imam Ghazali sebut. Ramai juga yang beritahu saya, Ustaz, kenapa bila saya masuk jalan ni, masuk jalan agama semua ni, banyak pula ujian saya. Dulu macam tak ada je ujian, dulu semua je. Sekarang ni anak sakit, sis drop, kereta rosak. Maknanya ada je ujian, kesulitan. Imam Ghazali kata memang ya, itu semakin orang tu nak dekat dengan Allah, awas, akan banyak kesulitan yang berlaku. Sebab syurga ini bukannya percuma. Makrifat ini kalau kamu sedia untuk dapat, maka jalannya adalah kena ingat formula dia. Iza ahaballahu qauman ibtalahum. Apabila Allah mencintai satu kaum, Allah akan mengujinya. Itu formula dalam dunia ini. Maka yang pelik dalam kita nak mendapat cinta Allah, kita makin diuji dan diuji. Maka bila kita bersabar, redha, maka itulah jalan kewalian.
Dalam kemuliaan yang paling besar adalah sabar dalam mujahadah mereka. Sabar dalam ujian-ujian yang Allah Ta'ala timpakan kepada mereka. Itulah doa kita. Kita doa bila Allah nak dekat dengan Allah, nak dapat cinta Allah, maka Allah beri jalannya. Antaranya kesulitan. Okey? Baik. Bab rezeki. Obat rezeki. Bila kita datang was-was, syak wasangka bab rezeki ni, maka obat dia apa Imam Ghazali kata? Tak ada obat lain dah. Obat dia adalah tawakal. Obatnya adalah tawakal. Bila sebut rezeki ni, apa makna rezeki? Rezeki ni apa makna rezeki? Dalam bahasa Arab, rezeki ni maknanya kullu ma tantafa'u bih. Ialah segala sesuatu yang bermanfaat. Itu makna rezeki. Segala sesuatu yang bermanfaat. Maka itulah dipanggil rezeki. Cuma kita faham rezeki ni hanya soal anak. Soal anak, soal duit itu hanya rezeki. Kita bab rezeki ni kita kena pecahkan pemikiran kita. Ia adalah segala sesuatu yang bermanfaat. Maka itulah dipanggil rezeki. Ada mereka yang dapat rezeki anak, ada mereka yang dapat rezeki wang, ada mereka yang dapat rezeki pangkat, ada mereka yang dapat rezeki badan yang sihat. Semua tu berharga. Kalau kita mahu pilih, boleh dipilih, antara yang penting yang kita kena minta adalah rezeki kesihatan, rezeki iman. Barulah rezeki wang. Kalau kita wang banyak tapi badan tak sihat, tak best juga. Kita duit banyak tapi kecil manis. Tak boleh makan manis, tak boleh makan McD, tak boleh makan Pizza Hut. Tengok je. Jadi rezeki ni macam hari ni dapat rezeki ilmu. So tidak ada istilah kerugian. Oh nanti kita belajar, nanti tak boleh buat save. Tak ada accident pun sebenarnya. Sebab ni juga rezeki. Dan masing-masing ada bahagian rezeki. Ada orang tu kata, saya susah Ustaz. Saya tak ada rezeki, hidup saya susah, miskin. Tapi Pak Cik tu, anak dia berapa orang tahu? Anak dia 10 orang. Orang kat kampung kan, anak ramai. Kemudian, itu kata itulah rezekinya. Daripada 10 orang anak tu, Pak Cik akan dapat cucu yang ramai, itu rezeki. Itu rezeki yang dipanggil rezeki yang mahal sebenarnya anak-anak ni. Kalau kita ada anak-anak, kita nak betul anak dia anak yang soleh-solehah, berjuang untuk agama Allah, itu rezeki. Dan mungkin ada orang yang banyak duit, dia tak ada rezeki anak yang ramai. Seorang dua je ada. Tak ada masa. Jadi kalau tanya mereka, maknanya nak anak ni. Ada juga pewaris pada perniagaan mereka dan sebagainya. Kemudian keluarga besar kan. Tapi ini sebenarnya semua orang, bila kita muhasabah, semua orang ada rezeki masing-masing. Kalau kita jujur melihat, kita tak ada nak argue dah buat rezeki. Oh tak apalah dia lebih. Aku ada lebih bahagian aku. Menjadi kurus rezeki tak? Ada orang bila dia kurus tu dia rasa rezeki sangat. Sebab bagi dia bila jadi montel tu dia tak comel dia kata. Ada orang bila dia montel tu dia tak ada rezeki dia banyak. Kan? Jadi bila kita faham bab rezeki ini, tak ada rezeki yang lebih luas, maka hati kita lapang. Hati kita lapang. Baik. Jadi macam saya lebih suka macam rezeki berilmu. Jadi masa muda saya, memang saya betul-betul spend my time untuk ilmu.
Saya banyak mengembara, banyak berjalan. Dan ada duit sikit, saya akan berjalan. Sebab tu saya pergi jalan. Contohnya 15 lebih negara saya pergi. Saya akan pergi melancong, pergi jalan sebab saya nak pengalaman dan ilmu. Kerana bagi saya, pengalaman adalah satu yang sangat mahal, tak boleh beli dengan wang ringgit. Bila saya dah tua-tua esok-esok, ini pengalaman berharga. Pengalaman. Saya ada banyak cerita pengalaman. Pengalaman saya di negara tu, pengalaman saya di Jepun, seorang diri, pengalaman saya di Filipina, pengalaman saya di Arab. Jadi pengalaman ni satu yang mahal. Jadi sebab tu orang muda beli pengalaman. Beli pengalaman. Laburkan duit untuk pengalaman. Tapi mungkin kita satu mereka kita kena lepaskan. Jadi kita tak dapat nak bermewah dalam kehidupan. Sebab kita memilih untuk laburkan kepada ilmu. Itu masing-masing. Okey, Allahumma salli ala Muhammad. Baik, jadi macam mana kita nak merawat obat, nak merawat bab rezeki ni, keyakinan, kerancangan bab rezeki ni, tuan dan puan sekalian, tawakal. Apa makna tawakal? Saya sebut sama madah. Tawakal ni adalah soal, kita boleh kata penyerahan pun ke, ataupun kita kata, tapi yang lebih tepat, tawakal ini adalah mewakilkan urusan hidup kita kepada Allah Azza wa Jalla. Wakil. Mewakilkan. Wakil ni apa? Macam kita sekarang jadi ejen kepada syarikat. Dalam bahasa Arab tu maknanya wakil. Bahasa Inggeris panggil ejen. Wakil kepada syarikat living. Saya takut saya sebut. Yang living, forever living, yang living tak masuk ke otak yang ada Allah selamat. Itu maknanya kita dipanggil apa? Wakil. Maknanya bila orang tu beli barang kita, orang tu trust pada kita, dia backing kat kita dan harapkan kita post forever living. Okay. Maka kita menjadi wakil kepada forever living. Dan orang tu backing daripada kita, tunggu barang sampai. Itu maknanya dia mewakilkan urusan mendapatkan barang forever living melalui orang tengah, melalui orang wakil. Namanya sekian. Contoh. Namanya Kak Zuraida contohnya. Jadi Kak Zuraida dari segi muamalah Islam, akad wakil. Menjadi wakil. Itu. Jadi kenapa dia percaya kepada Kak Zuraida? Kerana trust. Semakin orang tu percaya, semakin orang tu trust, semakin dia akan menyerahkan sepenuhnya, mewakilkan sepenuhnya urusan kepada kita. Sebab tu dalam bisnes kita diajar bagaimana mewujudkan trust. Bila kita dah dapat trust customer je, tak ada apa. Kawan saya, dia buat bisnes unit trust. Tahu unit trust kan? Dia punya orang pelanggan ni percaya kat dia ni, tak perlu jumpa lah. Siap kawan tu sign check je, bagi je kat dia. Tinggal kat office je. Dia kata, Man, you just datang my office, ambil check. I tak ada, I meeting. Tak payah jumpa. Maknanya dia percaya je sahabat tu ambil check, pergi cairkan, uruskan. Kau isilah barang-barang macam mana. Maknanya dia punya trust tu, percaya. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Macam kita. Kenapa kita yakin pergi bengkel, tinggalkan bengkel, kereta kita 3 hari. Acong kata, you punya kereta kena tinggal. Banyak rosak enjin dan sebagainya. Kita pun bagi kunci sekali, bagi kereta sekali. Kenapa kita percaya nak bagi kat Acong? Sebab kita tahu dia ni pemain yang bagus, pemain yang amanah. Maka kita berani tinggal. Kenapa kita berani wakilkan urusan tersebut, menyerahkan urusan tersebut? Kerana kenal dia siapa.
Kenapa kita pergi klinik doktor cakap saya kena, doktor kata doktor kena bedah awak. Kita boleh tadah badan kita ni di belah perut kita, di belah jantung kita. Kenapa? Kita yakin kepada doktor. Kita kenal tu doktor yang trusted. Bukan doktor beli. Sebab tu dalam kerjaya yang perlukan trust, dia orang kena wujudkan kod etika pemakaian untuk wujudkan trust. Jadi orang tahu, oh ini pakaian standard seorang doktor, tie leher, baju putih, supaya orang percaya. Cuba doktor hari ni pakai baju t-shirt je dekat hospital, kita ya dia ni. Sebab tu dalam setengah perniagaan diwujudkan kod etika pakaian. Cuba tengok hari ni semalam berita AirAsia ada buat grab mereka sendiri tau. Kapal terbang tak terbang, ini orang berniaga, dia kecepat. Jadi Tony Fernandez buat AirAsia Grab. Dalam duit mungkin hantar makanan pun buat sekali. Tapi tengok dia orang punya pakaian standard, ada pakaian merah Asia punya. Tapi kalau Grab lain, ada yang pakai seluar pendek, ada yang pakai baju biasa je lah, ambil kita. Tapi dia orang punya, saya tengok, saya baca, dia siapa nak driver mereka kena pakai pakaian standard. Jadi orang tengok, orang trust. Itu apa nama budaya nak dapatkan trust customer. Okay. Tapi kita makhluk itulah, kita cuba dapatkan trust dan sebagainya. Jadi pokoknya sebenarnya semakin kita kenal, kita akan makin trust, makin percaya, dan makin kita akan bertawakal dan serahkan urusan. Maka begitulah kenapa kita, tapi ada juga kita sanggup serahkan urusan hidup kita ni kepada orang tak kenal. Kali saya beri contoh yang kita kenal, ada juga yang kita tak kenal. Kita naik flight. Kita tak kenal pilot ke siapa. Tapi kita sanggup naik ke langit tu, kan? Takut juga nak terhempas ke apa, takut. Mesti lah. So, saya antara yang takut naik flight. Walaupun saya banyak kali naik flight. Tapi saya orang yang, saya cakap seranglah, saya ni penakut naik kapal terbang. Saya tak akan naik, saya tak kali itulah. Saya getar. Tapi saya lawan. Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian, tapi kita tak kenal pun siapa. Tak pernah nampak pun muka pilot. Kita duduk belakang kan duduk business class. Tapi kita trust lah. Jadi dalam hidup ni, kadang-kadang ada yang tidak kenal sangat, tapi kita boleh percaya. Jadi bagaimana agak-agak kehidupan orang yang tak percaya kepada Tuhan, tak percaya kepada jaminan Tuhan. Punca dia kerana dia tak kenal Tuhan. Kerana makin kita mengenal ni, semakin kita akan percaya. Saya beri contoh tadi. Walaupun mungkin kita tak kenal pilot tu secara zatnya nama siapa, tapi kita tahu kejayaan dia pilot. Dia orang trusted, dia ada lesen yang dikeluarkan oleh DIA. Saya masih sebut je DIA tu, nama lain tu. Saya terbelasah tu. Maknanya satu badan khas lah yang keluarkan lesen. Dan mereka setiap jam dikira berapa jam penerbangan mereka. So kita trust pada sistem. Walaupun kita tak trust pada, tak kenal pilot, doktor, tapi kita trust pada sistem yang melahirkan mereka. Tapi kenapa kita tidak ada keyakinan demikian dalam soal hidup kita sekarang ini? Kerana kita tidak kenal Allah. Kita tidak kenal sistem Allah. Kita tidak mengenal ciptaan Allah. Menyebabkan kita merasakan kita sendiri layak menentukan soal kehidupan kita. Tuan dan puan, kita sebagai hamba hanya beri ikhtiar saja. Hebat perkara mana kita pun, kalau kita ni jadi Avengers sekalipun, Spiderman ke, Superman ke, Batman ke, Catwoman ke, kita paling tinggi kita pada makam ikhtiar saja. Tetapi pada makam penentuan keputusan itu adalah Allah.
Maka tawakal inilah bekal kita. Tapi Imam Ghazali sebut, meskipun kita dianjurkan tawakal, tidak salah menyediakan bekalan. Yang haram jika bergantung hati kepada bekal dan tidak pasrah kepada Allah. Jadi bukanlah maknanya bila sebut tawakal, maknanya kita tidak berusaha. Tidak mengusahakan sebab kepada rezeki. Kita kena usahakan sebab. Sebab ni lah, kena berniaga, bekerja, buatlah. Tapi dalam hati kita tetap bergantung kepada Allah. Dan maksudnya apa? Kita tidak melihat majikan kita yang bagi rezeki, kita tidak melihat kerajaan yang bagi rezeki, kita tidak melihat customer yang bagi rezeki, tapi kita melihat apa dia? Allah yang bagi rezeki. Sebab tu orang yang betul-betul kuat keyakinan buat rezeki ni, orang tak boleh ugut dia dapat duit ni. Sebab tu Imam Ghazali kata antara sebab punca utama lahirnya ulama-ulama su, ulama-ulama jahat. Ulama ni ada ulama jahat, ada ulama akhirat. Kerana buat rezeki. Kerana tidak yakin mereka buat rezeki. Walaupun mereka belajar agama sampai ulama, tapi mereka tak ada yakin buat rezeki. Sehingga mereka diugut-ugut, boleh diugut-ugut. Tuan guru, kalau tuan guru tidak fatwa ikut apa yang saya nak, akan dibuang kerja, pencing ditarik. Ulama dulu berani. Tak ada masalah. Pecat-pecat. Dulu ada kisah, siapa masih ingat, zaman 99. Mufti Selangor dahulu, almarhum Datuk Ishak Baharun. Datuk Ishak Baharun ni Mufti Selangor. Kena buang. Kena pecat lah kita kata. Daripada jabatan mufti. Masa tu Malaysia nak anjurkan Ratu Cantik. Kan? Dan dia antara mufti yang lantang. Menentang. Dan masa tu pun dan persekutuan mendesak mufti ni dibuang. Akhirnya dibuang lah. Tapi Datuk Ishak kata, dia bersyukur lah kena buang. Dia memang kena ugut tapi dia tak berganjak. Dia kata haram jadah kat semua tu. Tak boleh, memang haram dah haram jadah. Dia yang dikepecat. Maknanya pihak istana dapat tekanan untuk pecat Datuk Ishak. Tapi dia kata rezeki dia alhamdulillah lepas kena buang ni syukur. Syukur sebab apa? Sebab dia ada lebih banyak masa pada umat. Tak perlu nak masuk ke 8 balik pukul 5. Tak perlu nak jaga hati sesiapa. Tahu bila kita kerja government ni banyak hati nak jaga juga. Orang atas dan sebagainya. Siapa ada pengalaman kerja tahu. Tak perlu nak jaga hati sesiapa. Bebas. Dan rezeki lebih lagi lah Allah Ta'ala bagi. Dan bila dia meninggal, beliau dimakamkan di makam diraja Selangor. Pihak istana on the spot titahkan supaya almarhum disimpan di pemakaman diraja Shah Alam. Maksudnya macam nak macam minta maaf lah gitu. Dan almarhum disimpan di sana. Ramai datang. Allahu Akbar. Jadi jangan, maknanya ini beza ulama akhirat. Ini bukan senang lah soal kita pun kita ulama pun macam mana pun, tapi ini kita doa. Ramai orang dia jadi jahat ni kadang dia ancam buat rezeki. Sanggup tinggalkan sahabat, khianat dan sebagainya kerana ditawarkan lebihan pendapatan dan sebagainya. Lupa yang sebenarnya yang menjamin rezeki adalah Allah. Payah tu ulama-ulama dulu dia berani. Tegur pemerintah dia berani. Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Khalifah pernah suruh dia bagi soalan. Dan Imam Syafi'i jawab. Saya lupa soalan tu apa. Jadi khalifah pun nak bagilah duit. Bagi wang emas. Bagilah berapa emas.
Zaman tu guna dinar emas. Jadi adab je sebagai rakyat kita ambil lah daripada khalifah sultan bagi ambil. Tapi dia tak simpan. Balik je menghadap khalifah tu Imam Syafi'i bagi duit tu kepada para penjaga istana. Guard lah panggil, guard bagi sikit. Keluar daripada pintu istana tak ada duit. Dia tak nak makan budi dengan pemerintah. Setara tu. Lepas tu namanya masyhur sampai sekarang. Tak nak makan budi. Allah Akbar. Imam Ghazali yang kita baca sekarang ni. Apa yang khalifah tak tawarkan kepada di jawatan? Penasihat, jumpa pun tak nak. Dia kata tuanku tak ada sebab jumpa saya bagi surat je. Dia bagi surat kepada tuanku sehingga ada satu kitab Imam Ghazali yang panggil kitab Risalatul Muluk, tak salah saya. Risalah untuk para raja. Itu adalah surat-surat Imam Ghazali kepada raja dia, nasihat. Kalau cakap jumpa tak nasihat, aku bagi surat je. Cara tu ulama dulu. Allah Akbar. Tak heran pun dekat Terengganu. Siapa sih orang Terengganu? Kenal tak nama Tuan Guru Haji Abdul Rahman Bombeng? Duduk Kuala Libar. Dia antara guru kepada Ustaz Azhar Idrus. Kenal Ustaz Azhar Idrus tak? Balik awal aku tak kenal. Jadi beliau ni lepas dia meninggal baru orang tahu dia datuk. Dia dapat gelaran bagi pangkat datuk lah kat dia. Berapa kali nak bagi dah, akhirnya ambil. Tu pun syarat dia apa? Syarat dia tak nak hadir majlis. Inilah majlis yang kat istana tak nak. Dia ambil sendiri, ambil belakang-belakang lah. Jadi adab dia ambil lah. Tapi tak ada orang tahu pun dia dapat pangkat tu. Mati baru orang tahu dia pernah terima datuk. Itu orang panggil apa? Punya nak tunjuk bahawa dia nak bergantung kepada pemerintah. Allah Akbar. Itu ulama-ulama akhirat. Sebenarnya ramai lagi ulama-ulama macam ni. Kalau ada ulama macam ni kat kampung anda, sayanglah dia. Sayang dia. Allah Akbar. Mereka betul-betul nak jaga hati mereka, tak nak bergantung pada yang lain. Supaya suara mereka bebas, nak tegur siapa pun boleh. Dia tidak ada hutang budi dengan sesiapa. Okay. Allah Akbar. Kenapa kita perlu bertawakal dalam hidup kita ini? Sebab Imam Ghazali kata peluang beribadah. Ramai orang ni tak boleh beribadah kerana dia ragu-ragu buat rezeki. Bila dia ragu-ragu buat rezeki, dia akan buat macam-macam. Tak pernah cukup. 3-4 pagi pun nak berniaga. Contoh. Bangun subuh pun nak berniaga. Langsung tak ada masa nak ibadat. Punca dia apa? Punca dia was-was buat rezeki Allah. Jadi orang yang punya keyakinan hati yang kepada Allah, dia lapang dada untuk ibadat. Sebab sekejap lagi berniaga, banyak lagi masa. Relax lah. Tapi ada orang rasa masa tak pernah cukup. Tapi tak payah kaya juga pun. Macam tu juga. Baik, kan? Paling-paling malah pun sembahyang jangan tinggal. Paling-paling malah. Kemudian meninggalkan bahaya. Pemasuk bahaya kat sini. Bila orang ni dia hidup dia tak yakin pada Tuhan, tak tawakal, dia macam-macam lah dia akan buat. Boleh buat perkara-perkara yang bahaya. Boleh rompak, boleh jadi maling, boleh curi duit orang, tipu hati orang, semua tu bahaya. Kalau kita ada keyakinan, insya-Allah buat rezeki kita yakin. Susah tak apa. InsyaAllah ada bagian rezeki Allah. Kita yakin. Maka Alhamdulillah. Kita selamat daripada melakukan perkara-perkara yang bahaya. Okay. Allah Akbar.
Tapi kita cakap kat berzeki hari ni sembang lah. Macam saya lah, sembang kari je lah. Bukan senang nak capai orang yang betul-betul martabat tawakal ni. Payah. Tapi tak apa, kita kena sebut. Moga-moga bila kita bincang tajuk ni, kita dapat tawakal. Jadi erti tawakal tu apa? Mewakilkan sesuatu urusan kepada Allah. Mewakilkan. Maka bila dah wakil, relax lah. Kita dah wakilkan, okey dah baik, tunggu je lah barang, relax lah. Mewakilkan sesuatu urusan kepada Allah agar dapat direalisasikan urusan tersebut. Itu erti tawakal. Hakikat tawakal ni pula pasrah hati kepada Allah. Dengan fokus diri kepada Allah dan tidak bergantung kepada selain Allah. Maknanya apa hakikat tawakal? Orang tanya kita, hakikat tawakal ini adalah tidak bergantung kepada selain Allah. Tidak bergantung kepada selain Allah. Yang ketiga, apa pokok perbahasan tawakal? Apa mauduk dia? Perbahasan tawakal ni apa? Itipatinya adalah soal keyakinan bulat hati kepada Allah. Yakin akan pertolongan Allah. Dan Allah yang menjamin rezeki. Itu tiga dia. Tawakal, yakin kepada rezeki Allah, yakin kepada pertolongan Allah, dan yakin Allah menjamin rezeki. Jadi disebut tawakal ni bukan bab rezeki saja, macam pertolongan Allah yang kita perlukan. Contohnya soal nanti bila dah tak ada PKP, mesti kita sebagai penjual, kita kena keluar buat seminar, jumpa customer kan. Baru nak close tu senang bila ada jumpa face to face. Of course lah ada risiko pada kesihatan kita. Tapi kita kena yakin kita dalam perlindungan Allah. Kalau dah sampai ajal lah. Kalau tidak, sampai kapan kita nak hidup macam ni? Sampai kapan? Sebab tu negara-negara maju dah isytiharkan endemik. Endemik ni hidup dengan wabak macam Singapura. Tengok Singapura kemarin sambut ulang tahun kemerdekaan. Meriah. Sebab mereka dah terima ni sebahagian daripada hidup kita. Sebab mereka tak boleh bertahan lama. Sebab mereka negara yang bukan ada hasil bumi. Mereka negara financial dan industri. Mampu kalau tutup lama-lama. Kita macam Indonesia ke, kita mungkin boleh bertahan. Kita ada ekonomi mandiri. Bolehlah panjat pokok. Boleh pergi laut, cari ikan. Boleh ke sawah. Sana tak ada sawah. Sana semuanya import export je. Tutup lama-lama jeng. Jadi mereka kena belajar hidup dengan C19. Walaupun mereka orang panggil apa, not Muslim sekalipun, kita as a Muslim kita kena lebih yakin. Tapi buatlah langkah-langkah pencegahan yang terbaik. Tapi kalau kita risau, duduk rumah lah. Tapi kalau kita nak hidup macam ni lama-lama, tak boleh. Baik. Kemudian benteng tawakal. Benteng ni apa maksud? Benteng kat sini maksudnya motivasi dalam tawakal. Kalau kita rasa lemah untuk bertawakal, rasa macam down lah, maka kita kena ingat balik kebesaran Allah. Ingat kesempurnaan Allah dalam ilmunya dan kekuasaannya. Dan ingat bahawa Allah Ta'ala Maha Suci Allah daripada ingkar janji. Allah janji akan bagi rezeki pada kita. Maka kita yakin, percaya bahawa Allah Ta'ala tidak mengingkari janjinya. Maka kita pun dapat balik kekuatan, keyakinan untuk bertawakal kepada Allah Ta'ala. Okay. Baik.
Dan bila sebut rezeki ni tuan-tuan puan, rezeki yang ni ada 4. Ada bentuk rezeki yang dijamin. Yang dijamin kat sini maksudnya yang semua orang dapat. Dan ini kita tak boleh pilih. Contohnya nyawa kita, bangsa, badan kita macam ni. Kita syukur lahir sempurna, sempurna sifat. Ada mereka yang lahir tangan, ada kelainan upaya. Kita bersyukur, ini tak nak pilih ni jadi bangsa tertentu dapat nyawa macam ni, ini yang memang dijamin oleh Allah. Jadi orang Melayu, jadi orang Cina, itu memang orang yang rezeki yang madmun, yang dijamin, yang berlaku semua dan kita pun tak dapat nak pilih. Ini confirm dapat. Kehidupan yang bagaimana, etnik yang bagaimana, badan ni macam mana, muka dia macam mana, hidung kita tak apa nak mancung, tak apalah. Inilah rezeki yang kehidupan dah dijamin oleh Allah. Syukur. Ada rezeki yang dibagi oleh Allah. Dipanggil maksum. Rezeki yang tertulis di Lauh Mahfuz seperti makan, minum, minuman. Dan yang ketiga ada rezeki yang dimiliki. Ini adalah rezeki yang setiap orang mampu memilikinya. Semua orang boleh berpeluang memilikinya. Contohnya apa? Ilmu. Semua orang berpeluang memilikinya, betul. Orang miskin boleh buka YouTube dengan ceramah agama. Tak tahulah kalau malas sangat. Kalau boleh buka Candy Crush, PUBG. Saya balik kampung kemarin tu maksudnya balik tahun lepas lah. Tengok anak-anak buah kat kampung, push dahsyat. Duduk kampung kita pun tak main PUBG tu. Tapi bila suruh masuk kelas online, tak cukup data pula. Pandai dan tak cukup data. Data dah habis main game. Bila kelas online sekolah, jadi Allah menjadikan ilmu ini satu benda yang semua orang boleh dapat. Dia bukannya eksklusif. Ilmu ni bersifat inklusif. Malah siapa yang bunyi-bunyikan ilmu pula, dia akan dilaknat. Jadi semua orang akan sharing ilmu. Kalau yang lain mungkin tak semua orang boleh dapat rumah, semua orang akan dapat kereta, dan semua orang tak boleh dapat anak. Tapi ilmu, semua orang boleh dapat. Yang boleh dimiliki oleh semua orang. Betul tak Zul? Ni, hari ni, free dah kelas. Dia ada atas orang nak klik tak link. Kalau kita ada kerja pun, kita klik je saya masak, kita boleh dengar. Tapi kalau dah MALAS, tu tak ada ubat. Farmasi tak ada ubat. You just klik link je. Muka pun tak tunjuk. Nanti kalau mungkin zaman dah tak ada wabak, orang dah pakai offline balik, kita akan rasa rugi. Sebab kebanyakan mungkin ustaz pun akan tak nak dah online. Online ni penat tau. Kita buat lawak, kita gelak sendiri. Tahu orang faham atau tak faham, kita tak nampak. Tapi kalau dia mengajar, kita nampak orang tu angguk-angguk, geleng-geleng. Hal ni kita tak nampak. Dia baik sikit dia cakap dengan dinding. Orang pakai cemuh ni. Kita pun nak kelas online, offline. Jadi bila dah katalah wabak tak ada orang balik kelas offline, situlah kita rasa rugi. Wah, dulu masa kelas online banyak-banyak tak nak belajar. Sekarang bila dah offline, ustaz semua dah tak nak dah nak online, dah penat dah. Semua nak offline. Kita rugi lah. Saya kalau ada peluang, saya yang mana offline. Penat lah online ni. Penat. Semua saya tak tahulah Rich Academy nanti macam mana. Tapi kalau online pun tak masalah. Ada sebahagian offline, sebahagian online. Tak masalah.
Okey. Yang keempat, rezeki yang dijanjikan. Dipanggil rezeki madmun. Kita buat dua-dua macam parlimen kat hybrid. Offline dan online. Ya, of course lah kat Sabah Sarawak kena online lah, tak kena terbang hari pagi Ahad lepas tu balik. Kaya sangat tu. Nak naik flight lagi 3 jam tak berani saya. Saya punya kawan dekat, Ustaz kalau naik flight, jangan naik awal-awal tau. Tunggu 4-5-6 bulan lepas sempadan dah buka. Saya tanya kenapa? Ustaz, sekarang sempadan tutup. Semua kapal terbang tersadai. Tersadai, lama tak gerak. Risau lah. Biar 6 bulan dia orang jalan dulu. Okay, sikit kereta kalau lama tak gerak macam mana Ustaz? Boleh mati bateri. Okey. Jadi dia suruh saya elak-elak dulu, jangan terbang. Faham tak? Mau bateri kapal terbang kata berhenti kat atas. Nanya Ustaz. Boleh tahan kot dia fikir macam tu lah. Abang hari ni banyak flight tersadai ni. Lama tak panas enjin. Allah Akbar. Itu selingan je. Naik je lah, tak masalah. Flight stay gerak guna untuk kargo lah. Walaupun tak ada penumpang. Itu dia orang banyak kos tu. Dia orang kena gerakkan naik juga. Pilot buat pusing, lepas tu patah balik. Nak beragak kenderaan tu bergerak pun tak rosak. Yang keempat, rezeki yang dijanjikan. Dalam istilahnya, al-rizku al-madmun. Ini kita kena yakin. Memang Allah Ta'ala menyediakan, menjanjikan rezeki kepada orang yang bertakwa. Sebab tu kita jangan pelik tengok setengah para ulama, para tuan guru kan. Dia full time jadi pendakwah. Dia tak nak bekerja macam Malaysia. Sebab hidup dia untuk umat. Tak cukup masa. Kalau kita betul je dakwah ni, tak cukup masa pun. Sampai ke malam, rutin ke pagi. Kalau kita bekerja macam orang, susah. Tapi ada rezeki dia Allah Ta'ala bagi. Ada. Jadi Imam Ghazali kata, kalau katalah kita ni tak ada ikhtiar lah, tak boleh nak ikhtiar rezeki cara biasa, cara kerja, cara apa, jadilah orang yang benar-benar bertakwa. Lihatlah keajaiban rezeki yang berlaku. Ada apatah lagi kalau kita pun bertakwa, kita usahakan juga sebab yang zahir. Jadi bertakwa ni buat kerja amal kebaikan ni juga satu ikhtiar rezeki. Orang tu buat kerja agama. Tak payah tanya kerja, dia tu kerja apa? Kerja tu, dia buat kerja agama tu kerja lah. Tapi tak ada sosok, tak ada APF. Itu soal lain. Awak lah tolong APF kan dia. Contoh. Tanya banyak-banyak kan. Jadi ada jangan kita jumpa para habaib, para ulama. Tak kerja ke? Dia orang tu siang malam kerja fikir pasal umat tu. Kerja lah tu. Mujur ada orang macam ni buat kerja tu. Kita kena bagi payung kepada mereka. Kerana masih lagi hamba-hamba soleh yang buat kerja tarik orang pada agama ini, munajat pada Allah, ini pasak bumi. Kalau pasak bumi yang zahir itu gunung ganang, pasak bumi ini adalah orang-orang soleh. Kalau jumpa orang soleh, tanya kerja apa? Dia orang kerja tu lah. Kerja untuk umat. Memang ada orang kerja dia macam tu. Tuhan lesusun dia macam tu. Saya ada orang ustaz, dia nak kerja juga tapi orang tak bagi. Tak payahlah ustaz, segan saya nak gaji kau ustaz. Ustaz nak berapa sebulan, beritahu. Ustaz buat je kerja kat pondok ni, mengajar je, saya bagi. Kalau ustaz kerja dengan saya kena bagi arahan. Tak payahlah. Ustaz duduk je. Saya cari bantuan ke ustaz. Ustaz duduk je, mengajar je. Buat kerja agama tu betul. Jadi banyak Tuhan bagi kita peluang untuk dapat rezeki. Rezeki yang jamin, rezeki yang dibagi, rezeki yang semua orang boleh memiliki, tak ada alasan. Rezeki yang dijanjikan, yang ni rezeki orang yang bertakwa. Lalu nak musim COVID ni mungkin setengah orang tak boleh nak buat banyak sangat.
banyakkan buat amalan ibadat. Maksud amalan ibadat ni, buat amalan yang membawa kepada takwa kepada Allah. Banyak selawat. Selawat antara yang paling kuat. Dan banyak tolong orang lain. Ini amalan-amalan yang banyak berdekatkan kita kepada Allah. Maksudnya bahawa amalan yang dicintai oleh Allah. Banyak tolong orang. Banyak tolong orang ni, banyak orang jadi wali sebab tolong orang. Kalau kita kata kenapa Siti Sarah tu sampai kat Mekah bawa doa, si solehah satulah, tapi asbab utama sebab dia banyak buat ibadat sosial, ibadat tolong orang. Dia banyak tolong orang, dia diam. Suami dia pun tak tahu. Jadi memang banyak kisah-kisah orang yang banyak tolong orang ni Tuhan angkat dia. Agama ni tak suka orang bakhil. Kita kena ingat, agama ni tak suka orang terkut, tak hidup masing. Dalam rezeki kita ini ada bahagian orang lain. Itu kena ingat. Tak pernah lagi kita dengar kisah orang banyak tolong orang ni muflis. Susah. Bahkan senang. Bahkan ketika mereka jatuh, ada je yang tolong. Sebab orang ada, dalam 100 orang kita nak tolong, ada 3 orang yang kenal jasa kita. Walaupun kita tidak mengharapkan balasan pun. Tapi tiba-tiba datang, awak dulu Pak. Jadi ini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita kena yakin rezeki yang janjikan. Jadi moga-moga hari ini kita dapat apakah itu rezeki. Sangka baik dengan Allah Pak rezeki. Syukur dengan rezeki yang kita ada sekarang. La azidannakum, Allah akan tambahkan rezeki. Dan ingat rezeki ni apa? Kullu ma tantafa'u bih. Semua perkara yang memberi manfaat itulah rezeki. Kesihatan, anak-anak, ilmu. Setengah orang rezeki dia masa. Dia bagi dia masa yang penting. Dia nak masa. Sebab tu dia berniaga, dia nak masa. Bukan nak duit sangat. Ada. Tapi dia nak duduk rumah, nak sewa rumah tangga. Dia nak khidmat pada suami dan anak-anak dia. Contoh. Jadi rezeki masa. Ada orang tak ada masa sempit. Masa dia tak ada dengan keluarga dia. Masa ni satu rezeki juga. Lebih banyak. Apa yang kita nak? Ada orang dia boleh seimbangkan. Jadi masing-masing punya rezeki masing-masing. Tidak ada masing-masing yang mengambil. Jadi situlah kita lapang Allah. Apa banyaknya rezeki aku sama ni. Allah. Dan doalah kita semua ini mendapat rezeki yang paling kita nak. Mati dalam keadaan husnul khatimah. Mati dalam keadaan baik. Mati dalam keadaan beriman. Kerana itu yang paling pasti. Itu yang paling pasti. Mungkin jadi kaya tak pasti. Tapi mati itu pasti. Maka moga-moga kita direzekikan oleh Allah mati dalam keadaan husnul khatimah. Mati dalam keadaan baik. Okey, moga-moga begitulah untuk para jutawan sekalian. Moga-moga dapat sesuatu. Letakkan hati kepada Allah, insya-Allah. Bila dapat berkongsi, syukur kepada Allah. Itu saja daripada saya, Kak Yus dan Mawan. Moga-moga semua dapat sesuatu pada pagi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau ada nak tanya soalan, saya boleh hold dalam 10 minit. Alhamdulillah, Masya Allah. Syukur Alhamdulillah. Kita dapat ilmu pada pagi ni, ilmu semoga bermanfaat untuk semua. So insyaAllah macam Ustaz kata, kalau ada soalan, mungkin 1-2 soalan yang mana nak bertanya, boleh bertanya. Masya Allah, hari ni kita punya ilmu berkenaan dengan rezeki ya. Rezeki bukan hanya rezeki wang ringgit, tapi rezeki terlalu luas rezeki tu. Kesihatan, rezeki anak-anak, rezeki dapat pasangan yang baik kan. Rezeki terlalu luas rezeki tu. Masya Allah. Tapi kita kena tingkatkanlah ketakwaan kita kepada Allah. Banyakkan kita tingkatkan kita punya ibadat kan. Selama ni mungkin solat di hujung waktu. Kita tingkatkan pula amalan kita solat di awal waktu. Kan? Yang mana nanti boleh pergi ke masjid, kita pergi ke masjid pula kan. Kita hijrah pula, solat berjemaah di masjid. Itu yang kita nakkan. Kita mencari cinta Allah. Bila kita mendapat cinta Allah, insya-Allah semua urusan insya-Allah akan dipermudahkan. Tapi macam Ustaz juga kata, bila kita mendapat cinta Allah, kita juga akan diuji. Kan? Bila diuji kita perlu sabar. Bila kita bersabar,
bila orang yang bersabar tu Allah sentiasa bersama dengan orang yang sabar. Kita kena yakin itu dan tawakal sesungguhnya bahawa insya-Allah kita akan mendapat cinta Allah, cinta ilahi itu yang kita cari selama ni kan. So insya-Allah dengan ilmu yang kita dapat pada hari ini, ilmu yang dapat bermanfaat, ilmu yang dapat kita kongsi kepada orang ramai, ilmu yang dapat kita share kepada keluarga kita, kepada rakan-rakan kita. So insya-Allah kalau tak ada soalan, tak ada soalan ni. Kalau tak ada soalan, kita minta Ada masa lagi 7 minit ni. Itulah, ada tak soalan? Kalau tak ada, kita tutup dengan doa daripada Ustaz. Ada. Siapa ada soalan tu boleh tulis. Kalau nak saya unmute boleh. Kalau nak unmute, saya raise hand, nanti saya tolong unmute. Kalau tak pun tulis dekat ruangan chat lah. 1-2 soalan sebelum kita tutup kita punya majlis ni. Syed Khalid, ada soalan nak type ke nak saya unmute kan ni? Ya, mungkin dia tengah type kot. Nama Syed Khalid ni dia kata dia tengah ni. Ya, Ustaz dia ada tulis soalan tu. Ustaz. Ustaz. Yes, Ustaz ni Kak Yus dapat mesej ni. Okey, ada orang bertanya dekat mesej. Dia kata Assalamualaikum. Jika kita menjual pakaian dan fashion tidak menutup aurat, adakah ia memberi rezeki halal ataupun tidak? Dan apakah dosanya berterusan selagi orang tu pakai pakaian yang tidak menutup aurat yang kita jual ataupun yang kita rekakan? Okey. Itu satu soalan, Ustaz. Ulang lagi sekali. Siapa yang tak tahu aurat tu? Tak faham. Model ke apa? Dia ni penjual. Dia jual pakaian dan fashion tak menutup aurat. Pakaian siapa? Pakaian siapa? Dia pakaian wanita yang tidak menutup aurat. Dia jual pakaian yang tidak menutup aurat. Jadi Owner tu lah. Owner tu lah. Dia jual pakaian yang tak menutup aurat. Adakah ia memberi rezeki yang halal ataupun tidak? Dan adakah dosanya berterusan sebab dia jual pakaian yang tak menutup aurat sekiranya orang tu pakai? Okey, dia jual pakaian yang tak menutup aurat. Bukan jual produk ke orang yang tak aurat. Bukan. Dia jual pakaian yang tidak menutup aurat and then dia nak tanya rezeki dia tu macam mana dikira, halal ke haram. And then selagi orang tu menggunakan pakaian yang dijual itu tidak menutup aurat, adakah dosa dia akan berterusan sebab dia menjual pakaian? Maksudnya kita menggalakkan orang memakai pakaian yang tidak menutup aurat maksudnya tu. Lagi? Lepas tu kan, satu lagi soalan. Apa itu? Apa lagi Kejap banyak ni soalan ni. Kopi juga. Kopi letak dekat chat senang. Oh yalah awak Ustaz nak kopi yang tu Ustaz tengok dekat ruangan chat. Dekat ruangan chat pun ada juga satu soalan nanti Ustaz tengok Soalan dalam doa yang haram disucikan apa maksud saya kurang jelas soalan ni. Yang haram disucikan apa makna tu? Yang haram didoakan ke atau yang haram disucikan? Saya kurang faham soalan ni, saudara Tuan Khalid. Mungkin dia cakap macam ni kot, yang haram dihalalkan. Kan kadang kita dengar ada ustaz-ustaz kata kan, yang suci disucikan, yang jika rezeki aku
aku ni haram, kau sucikan aku. Ah, Saya macam rasa tu. tu. Ni ada tulis ni doa duha Ustaz. Faham. Sekejap, saya nak ambil air sekejap. Kopi je soalan dulu Ambil air sekejap. Okey, baik. Saya cuba jawab seringkas mungkin. Jadi doa tu maknanya kalau kita dapat tetapi dapat jalan cara haram. Makanan haram, makanan tu bermanfaat. Setiap panggil rezeki tapi dia dapat cara yang haram. Duit, kerja, tapi dia dapat cara yang haram, rasuah dan sebagainya. Ataupun ada jalan yang lain. Maka kita minta Allah sucikanlah. Maknanya kalaulah ada benda-benda haram dalam bab rezeki kita tu, minta Allah Ta'ala sucikan. Itu maksudnya. Sebab tu kita digalakkan mengeluarkan zakat. Bukan digalakkan, diwajibkan. Zakat ni apa makna? Zakat ni penyucian. Sebab kita kadang dunia zaman duit kertas ni, kita dapat lari daripada duit-duit kesang riba tau. Dia panggil debu-debu riba, fiat money ni, syubhat. Maka kita keluar zakat, mudah-mudahan zakat ni maknanya dari segi bahasa Arab menyucikan, menyuci duit. Jadi dapatlah kita suci duit kita tu daripada perkara-perkara yang tak baik. Sekiranya ada. Kalau duit tu memang semua bersih pun, kita tak keluar zakat untuk menyucikan hati kita daripada sifat bakhil. Okey, so, mereka pakaian dan fashion tidak menutup aurat dan rezeki halal tidak. Mereka. Mereka grafik. Mereka bukan mereka to design fashion yang tak menutup aurat lah. Susah soalan ni. Jadi kalau kita jual pakaian yang kita tahu, kalau kita nak ambil jalan mudah lah, tak jawapan syadik, maknanya kita jual, moga-moga dia pakai itu dekat rumah sajalah. Jadi soal kita jual kepada dia. Itu soal dia nak pakai kat mana, nak pakai depan suami dia atau pakai kat rumah je, itu kita dah tak campur dah. Tapi kalau memang dia tahu pakaian tu memang dia dah booking, I pakai ni untuk saya punya majlis. Memang tahu majlis tu akan melibatkan yang bukan mahram dan sebagainya. Memang dia nak pakai kat situ. Kalau tanya kita, tanya saya lah. Maknanya kita sebaiknya tidak terlibat lah. Sebab kita dah tahu. Kalau ada orang tu dijual pakaian perempuan sebagainya, mungkin dia expect itu pakaian peribadi, dia pakai untuk suami dia, pakai dalam rumah saja. Tapi kalau yang pakaian majlis, memang ada pakaian majlis yang tak aurat. Memang dia tak akan pakai kat rumah. Dan memang realitinya ramai pakai pakaian itu pun perempuan tak pakai kat rumah. Perempuan kat rumah pakai kelawar je. Betul tak ke? Jadi memang sah-sah dia pakai pergi majlis. Kat orang pakai kelawar je. Dan memang kita tahu akan terdedahnya aurat. Yelah memang ada bahagian lah saham kita tu sikit. Dan sebaiknya kita bertukarlah daripada fashion yang buat baju yang terdah aurat kepada yang menutup aurat. Dan kita yakin rezeki Allah. Macam Fazura, bayangkan dia berhenti kerja, dia artis.
Kan. Kemudian dia buat tudung. Dia buat tudung pun biasa je, tak ada cantik sangat. Saya tengok cantik tudung Neelofa lagi. Harga pun dia buat murah je. Tak sampai RM30. Tapi sebab niat dia nak bantu orang perempuan dapat tudung yang murah, berkualiti dan semua pakai tudung. Penutup aurat. Tiba-tiba Tuhan bagi kat rezeki lebih. Sebab kita ingat takwa ni jugalah asbab dapat rezeki. Sejak mudah macam tu. Kalau kita sedang ni, cubalah perlahan. Cakap customer tu, Kak, laburkan sikit boleh tak? Laburkan sikit. Kan dapat lebih cantik ni kalau laburkan sikit. Tak payah tak tayang lah Kak. Dah tua ni. Mungkin dia dengar betul Kak Han cakap. Sekarang semua orang dah fashion tutup. Kita nak buka-buka buat apa? Sekarang orang tutup hidung lah semua. Kita nak buka buat apa? Macam mana jadi orang berjaya? Sukses lalu. Kan akak dah berjaya lah Kak. Nak lagi. Nak jadi orang berjaya kena ikut langkah orang berjaya. Itu je ketua dia. Ikut langkah orang yang berjaya. Ikut langkah yang dah terbukti berjaya. Dan selain apa yang kita buat sekarang ni, baca juga buku-buku biografi. Saya suka baca buku biografi. Ulama' dia ada karang kitab biografi ulama'. Saya baca buku kat situ lah. Kalau kita orang businessman, kita baca dah buku biografi businessman. Ada benda kita belajar daripada kat kerja mereka. So kita ada motivasi. Kita baca apa yang bidang kita. Kalau kita bidang perniagaan, kita baca tokoh-tokoh perniagaan. Dan kita cari belajar dengan orang yang dah berjaya. So mentoring ini memang satu langkah yang memang sangat proven lah. Orang bila ada mentor dia mudah berjaya sebab dia ada pembimbing, ada guru, berbanding dia berniaga seorang. Dan mestilah kalau kita nak sukses lalu ni, kita niat kita besar. Niat kita ni bukan semata-mata nak duit lah. Orang nak sukses ni biasanya motivasi dia dah lain. Motivasi dia more than that. Lebih daripada tu. Macam Elon Musk. Kenal Elon Musk? Elon Musk ni hari tu dia sekejap jadi orang paling kaya kat dunia. Sekarang ni jatuh nombor 2 atau nombor 3. Elon Musk ni pemilik Tesla Group. Dia ni memang billionaire dah. Dia mungkin menjadi insan pertama dalam dunia moden ni dapat trilion. Tapi dia still bekerja kuat. Sebab apa? Dia punya aim dia tu gila. Aim dia tu nak memperkenalkan bumi greenhouse. Maknanya kereta tanpa minyak. Dan dia buat pelaburan dekat planet Marikh. Tahu? Sebab aim dia nak wujudkan kehidupan dekat alam Marikh. Bumi Marikh. Dia buat penerbangan ke Marikh. Mencari sukarelawan sekarang ni. Siapa nak pergi Marikh duduk kat sana setahun. Dia aim dia ada aim yang besar. Dia bukan duit dia pun dah tahu duit dia kat mana dah. Tengah hari tidur, tengah hidup saya dengan seokok duit masuk. Sebab duit terpaksa masuk lah akaun dia dah. Dia masa remaja lagi dah kaya gila dah. Dia dapat 300 juta. Masa dia muda. Sekarang ni umur dia dah 40 lebih. Memang. Tapi dia orang ada aim. Dia ada aim tertentu. Macam orang kaya-kaya di US. Dia orang ada motivasi lain. Dia orang ada secret society. Dia orang ada aim untuk apa? Ada orang aim dia new order. Ada aim dia orang nak kristianisasi. Dia ada aim lain. Itu merupakan semangat dia untuk sukses. It's not about money anymore. Okay. Tapi dia ada misi lain. Hidden secret dia panggil. Macam kita, of course lah, kita nak sukses selalu to get more sebab kita nak bantu agama. Tak ada niat apa lain lah kalau kita nak kenal dia. Saya tak setuju orang cakap ni banyak seminar perniagaan tunggang agama. Memang kita kena sebut agama lah. Kalau tak sebut agama, takkan nak sebut benda lain. Bagi mereka tak perlu sebut agama dan perniagaan. Yelah memang ada setengah-setengah businessman memperdagangkan agama dalam kelas perniagaan mereka. Tapi tidak menjadi sebab untuk tidak menyebut agama dalam perniagaan. Jangan jadi sekularisme, memisahkan soal kehidupan dengan agama.
Semua mereka bukan berkelayakan. Jadi panggillah ustaz yang layak bercakap. Tu je lah. Tapi jangan tu menutup pintu. Kan? Baik. Macam kita pergi program Dr. Ajak Semar, memang ada banyak selidikan beragama, berdoa sekarang ni. Banyak tu beragama. Ada seorang tak setuju. Sebab macam dia jual agama. Ialah dengan kos, kelas dan sebagainya. Tapi kita tak boleh tutup pintu juga. Kalau tak cakap langsung beragama, nak cakap pasal apa? Jadi at least dia dah buat bahagian dia pada audiens dia. Soal tunggang tu niat masing-masing lah. Kita tak tahu niat dia. Jadi jangan tinggalkan agama. Lantaklah orang cakap tunggang tu, tapi kita memang nak berkongsi agama kita. Faham? Kadang-kadang saya rasa hidup saya kosong. Maksudnya semua satu perasaan tak boleh gambarkan. Mungkin hidup saya tidak diberkati Tuhan. Pertama, kena yakin hidup kita dirahmati Allah. Kalau ada dosa silap, bertaubat. Taubat. Hari ni bertaubat sesungguhnya kepada Allah. Istighfar banyak-banyak. Buat istighfar 1000 kali. Taubat nasuha. Bila kita dah taubat, kita dah macam baby. Dan kita kena yakin Allah Ta'ala terima taubat kita sudah dalam rahmat Allah. Kadang dosa-dosa silam menghantui kita. Dan kita rasa Allah Ta'ala tak ampun kita dan sebagainya. Ingat, hari ini bertaubat, taubat sesungguh, istighfar banyak, 1000 kali ke, solat taubat, insyaAllah yakin Allah Ta'ala ampunkan kita. Allah Ta'ala, kita dah macam baby sisi Allah, Allah Ta'ala merahmati kita. Dan buat next step. Buatlah macam biasa, ibadat, solat dan sebagainya. Rasa kosong tu kadang bagus. Tapi kerana menyebabkan kita rasa putus asa dengan makhluk. Sometimes rasa kosong ni bagus. Bila kosong datanya satu. Bila kita rasa kosong, kita akan mencari Tuhan yang satu. Sebab kita dah putus asa dengan makhluk. Semua makhluk tinggalkan kita, tak ada kawan dah. Saya ni kira kosong kat hidup saya, tak ramai kawan. Saya kurang sangat. Saya memang seorang selektif. Saya memang perumah, sangat perumah. Kawan tu anak murid ramai. Tapi sahabat saya tak ramai. Anak murid lain, anak murid dia akan macam anak murid. Sahabat ni yang kita boleh sepak terajang, tak ramai. Saya pun tak minat nak masuk sekolah, guru universiti ke, saya tak minat. Alumni pun tak minat. Jadi saya bahagia yang kosong saya. So saya boleh buat benda lain. Saya boleh menulis buku, saya boleh terjemah kitab, saya boleh baca sebanyak-banyaknya. Itu kita menikmati kekosongan. Allah Akbar. Jadi tak apa, akak yang tadi tu, tapi yang akak kosong saya tahu, ni kosong lain. Ni kosong yang kita rasa dilema, was-was, tak sedap. InsyaAllah mulakan dengan taubat. Taubat nasuha. Yakin dengan Allah, mengampunkan dosa kita, yakin kita dah macam baby, insyaAllah, dan buatlah apa yang kebaikan yang dianjurkan oleh sahabat, insyaAllah. Apa-apa nanti maklum balik. Saya nak tanya, saya ni peniaga barang rocik, bagi hutang dan customer. Bagi hutang pada customer. Setiap customer saya ni ada menyimpan duit dengan saya. Ya, bagi hutang customer. Ya, saya tak faham. Kalau kita bagi hutang, bila bagi hutang, orang tu tak bayar lagi kan? Macam mana nak simpan duit?
Boleh jelaskan lagi tak? Maksud bagi hutang kat customer. Bila bagi hutang maknanya customer tak bayar lagi lah. Kalau customer tak bayar lagi, macam mana kita bersimpan duit orang? Ataupun customer simpan duit. Dia simpan duit sebulan ke orang. Simpan duit sebulan. Tempah barang ke macam mana? Tempah bagi duit dulu ke? Saya tak faham simpan duit. Takut istilah tu beza dengan tempat saya. Simpan, apa istilah simpan duit? Ustaz, dia dah unmute. Saya dah suruh dah unmute. Boleh explain kat Ustaz tak apa soalan tu? So boleh Ustaz bagi penerangan. Yang bertanya soalan tu boleh bercakap. Saya dah unmute kan. Ustaz tak faham soalan tu. Sebagai cagaran. Simpan duit sebagai cagaran. Boleh bercakap tak yang bertanya soalan tu? Sebab supaya kita faham. Ustaz nak bagi penerangan ni takut salah penerangan dia. Dia menyimpan duit. Alah, macam mana tu? Ya, customer. Kalau dia dah bagi cagaran, kalau dia tak boleh bayar, kita boleh ambil duit tu kan. Jadi tak ada hutang dah kan. Ataupun istilah lebih tepat bukan bagi hutang, tapi kita mencagarkan, buat cagaran. Maksudnya dia naik barang kita, boleh kita bagi barang, tapi dia mencagarkan sesuatu pada kita. Jadi kalau apa-apa kita boleh ambil daripada cagaran tersebut. Ada orang cagar emas, ada orang cagar barang berharga, cagar duit. Kalau cagar duit, kalau mereka tak boleh bayar, kita boleh ambil tu setelah duit cagaran tersebut kan. Jadi tidak lagi berhutang lah kan. Sebab kita biasa kalau cagaran kita buat deal. Kalau awak tak boleh bayar 3 bulan, duit yang ini jadi milik saya. Biasa begitulah bentuk cagaran. Jadi bila mereka tak boleh bayar dalam tempoh tertentu, maka itu jadi milik kita. Macam orang cagar rumah kat bank untuk dapatkan duit 20,000 ke 100,000 ke, tapi bila tak boleh bayar, maka bank tu berhak mengambil rumah kita. Itu cagaran yang difahami lah. Maknanya kalau orang tu dah cagar duit, bila dia tak boleh bayar, cagaran memang dia terima. Cagaran ni memang tak ada masalah. Kita nak simpan duit bank berharga. Macam orang nak, macam tak mesti duit. Contoh saya nak punya duit kat Zuraida. Saya pinjam 2,000. Sebab saya perlukan duit. Jadi saya ada barang kemas. Saya ada barang kemas. Cagar ke akak. Cagar ni untuk menjamin hak, dia ada hutang. Saya boleh pinjam kat tu, saya pinjam 2,000. Boleh. Tapi kita nak menjaga hak yang beri hutang, penghutang tersebut, supaya win-win situation. Dipanggil cagaran. Maka akak, saya bagi akak wang emas, rantai emas. Rantai emas ni lebih kurang 2,000 juga harga. So andai kata saya tak boleh bayar, ni burn lah akak punya. Macam tu. So akak pun rasa seronok nak bagi. Sebab tak rugi. Jadi cagaran tak ada masalah diterima. Tapi kita kena amanah lah, simpan lah elok. Tuliskan dia ada cagaran. Dan kita buat deal elok dengan dia. Pastikan ada deal. Jangan simpan-simpan gitu. Berapa bulan kau janjikan pembayaran. Dan setuju tak bila tak ada bayar, benda ni jadi milik saya. Ada orang cagar telefon, ada zaman PKP ni. Tak ada cash. Cagarkan telefon. Jangan cagar anak bini sudah. Dia tak boleh. Boleh, tak ada masalah. Asalnya kita amanah. Cagaran diterima. Okay? Tak mesti duit, apa-apa juga barang berharga. Cagar kereta ada orang buat. Cagar barang emas, itu biasa orang buat lah. Okay? Itu saja.
Okey, sampai setakat ini je. Kita minta Ustaz bacakan doa untuk majlis kita sebagai penutup usrah pagi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fatih lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ومشايخنا ولأستاذنا ولجداتنا ولجيراننا ولمن أحسن إلينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله ya Rahman ya Zal Jalali wa Ikram ya Allah. Jika ada yang sempit dari kami ini ya Allah, kau lapangkan dari kami ya Allah. Jika ada yang sakit di antara kami dan ahli keluarga kami ya Allah, kau sembuhkanlah kami dan ahli keluarga kami ya Allah. Ya Allah, jika ada yang sempit rezeki kami ya Allah, kau lapangkanlah rezeki kami ini ya Allah. Jika ada yang berkeluh resah hati kami ini ya Allah, kau damaikan hati kami dalam takdir-Mu ya Allah. Ya Allah, angkatlah musibah yang berlaku di negara kami dan seluruh dunia pada hari ini ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Okey, terima kasih banyak ya Ustaz. Semoga ilmu kita dapat hari ini dapat bermanfaat untuk diri kita dan untuk orang lain juga. So dapat kita pergunakan dan kita dalami lagi ilmu yang kita dapat hari ini. InsyaAllah minggu depan kita bersama lagi dengan Ustaz Angan Sunan seperti biasa Ahad pukul 10 pagi insyaAllah. Okay, Assalamualaikum.